أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali minta maaf kerana agak terlewat sedikit pada malam ni disebabkan beberapa urusan yang tidak dapat dielakkan. Namun alhamdulillah masih berkesempatan juga kita bersama pada malam ni, ya, walaupun terlewat dah pukul 10 dah, tapi dapatlah juga kita teruskan pada malam ni insya-Allah. Jadi kita teruskan pengajian kita ni mempelajari kitab keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tajuknya dalam bahasa Arab Syaraf al-Ummah al-Muhammadiyah, karangan Al-Allama Al-Muhaddits Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi kita teruskan pada malam ni pada tajuk yang berbunyi kelebihan solat berjumaat. Kelebihan solat Jumaat. Kelebihan solat Jumaat, muka surat 105. Jadi kita teruskan pada baik, sesiapa yang ada kitab bolehlah dia buka muka surat 105 tu pada tajuk kelebihan solat Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nas'alullah yanfa'ana bihi bi'ulumihi bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iri salihin fid darain, amin. Telah berkata pengarang rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan banyak keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah hari Jumaat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari Jumaat sebagai hari kebesaran umat Islam, hari kebesaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai pelbagai keistimewaan dan juga kelebihan. Antaranya, maksud dia antara kelebihan yang Allah Taala kurniakan pada hari Jumaat, di mana kuliah yang lepas kita telah membacakan satu hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa golongan Yahudi mereka cemburu, mereka dengki dengan umat Islam ini pada 3 perkara. Ada 3 kelebihan yang ada pada umat Islam yang didengkikan oleh golongan Yahudi. Yang pertamanya adalah hari Jumaat itu sendiri. Yang keduanya adalah ucapan amin dalam sembahyang. Dan yang ketiganya adalah apa dia tuan-tuan?
Yang ketiganya adalah kiblat. Yang ketiganya adalah kiblat. Jadi 3 perkara ini Nabi SAW sebut bahawa umat Islam itu dicemburui oleh golongan Yahudi. Kerana golongan Yahudi tidak memiliki 3 perkara ini. Hari Jumaat, menghadap kiblat iaitu Kaabah, dan juga ucapan amin dalam sembahyang. Jadi bila Nabi sebut 3 perkara ini dicemburui oleh golongan Yahudi, maksud dia apa? Maksudnya 3 perkara ini sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang memiliki keagungan, kebesaran, kemuliaan. Sebab itulah perkara ini dicemburui dan dihasad dengkikan oleh golongan Yahudi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak dengki dengan orang, kita akan dengki dengan orang bila dia ada sesuatu yang bernilai. Takkanlah kita dengki dengan orang sebab dia ada satu benda yang tak ada nilai. Biasa kalau orang dengki dengan kita ni, mungkin sebab apa? Kita ada kereta mahal, kita pakai BMW ataupun Mercedes-Benz. Walaupun Mercedes-Benz ini juga termasuk antara produk yang perlu diboikot, tuan-tuan. Mercedes-Benz juga salah satu syarikat yang menyumbang kepada Israel. Tak apalah, kita dah memang boleh kereta mahal-mahal ni, kita guna BMW ke Mercedes-Benz ke, kita boleh kita itu mahal. Maka wajarlah kalau ada orang dengki dengan kita. Petah lagi kalau umur kita muda lagi, Masya Allah dah dapat beli kereta mahal. Umur baru 20 lebih tapi dah pakai kereta mahal. Okey, biasalah orang berdengki, orang cemburu dengan kita sebab mereka tidak memiliki kelebihan yang ada pada diri kita. Cuba bayangkan kalau ada orang dengki dengan kita sebab kita ni pakai kereta kancil. Agak-agak ada ke orang dengki dengan kita ini sebab kita pakai kereta kancil? Atau kita pakai kereta Axia yang paling murah tu, manual pula tu. Ataupun kita pakai kereta Proton Wira yang kita beli second hand RM3,000 je. Kereta tu sikit lagi nak masuk kedai bosi. Kan? Kita punya kereta macam tu. Agak-agak ada ke orang cemburu kalau kita guna benda-benda yang saya sebutkan ni tadi, yang begitu murah nilainya? Confirm lah tak ada orang cemburu. Kita pun tak ada nafsu nak cemburu pada orang kalau orang tu pakai kereta-kereta macam ni. Maksudnya apa? Cemburu dan dengki ini berlaku apabila orang itu memiliki sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang berkualiti, hebat. Maka samalah bila Nabi SAW telah bersabda, golongan Yahudi ini dengki dengan umat Islam pada 3 perkara. Maka ini secara tidak langsung menunjukkan nilai 3 perkara itu, kemuliaan dan ketinggian 3 perkara ini. Iaitu pertama, salat Jumaat ataupun hari Jumaat itu sendiri. Kita dah kupas dah pada minggu lepas. Diberikan hari kemuliaan golongan Yahudi, itu adalah hari Sabtu. Diberikan kemuliaan untuk golongan Nasrani, golongan Kristian itu pada hari Ahad. Kita tengok hari Ahad, orang-orang Kristian yang akan pergi gereja, dia akan pergi church dia. Kan? Bila penjajah menjajah Malaysia. Bila penjajah, orang-orang putih menjajah Malaysia, mereka jadikan cuti umum itu adalah pada hari Ahad. Kenapa mereka letak cuti umum pada hari Ahad? Supaya senang orang-orang Kristian, penjajah-penjajah itu nak pergi beribadat di gereja. Jadi sampailah pada hari ini, cuti kita masih pada hari Ahad, hari kemuliaan orang Kristian, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ala kulli hal, Allah Ta'ala berikan umat Islam hari kemuliaan kita hari Jumaat. Untuk golongan Yahudi, hari kemuliaan di hari Sabtu. Untuk golongan Nasrani, hari kemuliaan mereka hari Ahad. Sebab itu umat Islam dimakruhkan kalau puasa 1 hari saja pada hari Jumaat, hukumnya jadi makruh. Sebab apa makruh? Sebab
dimakruhkan puasa hanya satu hari pada hari Jumaat, kerana hari Jumaat itu adalah hari raya kepada umat Islam. Hari Jumaat itu hari untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka jangan kita rasa lemah, malas, disebabkan badan kita tiada tenaga kerana berpuasa. Hari Jumaat itu adalah hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari untuk bergembira, makan dan minum. Jadi hukumnya jadi makruh untuk puasa pada hari Jumaat. Dan makruh juga kita puasa pada hari Sabtu sahaja. Kalau puasa hari Sabtu sahaja secara infirad, hukumnya adalah makruh. Sebab apa? Sebab Sabtu itu adalah hari kemuliaan orang Yahudi. Dan makruh juga kalau kita berpuasa hari Ahad sahaja. Puasa infirad pada hari Ahad sahaja pun hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab hari Ahad itu hari kemuliaan golongan Nasrani. Hilang makruh itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dengan dua cara. Hilang makruh kalau kita nak puasa pada hari Jumaat atau Sabtu ataupun Ahad. Hilang makruh dengan dua cara. Pertama, puasa itu mesti disekalikan 2 hari puasa. Maksudnya kalau puasa Khamis dengan Jumaat tak makruh, Jumaat dengan Sabtu tak makruh, Sabtu dengan Ahad tak makruh, Ahad dengan Isnin tak makruh. Dia mesti 2 hari. 1 hari sebelum atau 1 hari selepas. Dan hilang juga makruh pada hari puasa pada hari tersebut kalau hari itu Jumaat, Sabtu, Ahad itu dia bertepatan dengan hari-hari yang memang sunat untuk berpuasa. Contohnya hari Arafah jatuh pada hari Jumaat. Kita nak puasa hari Arafah sahaja, hari Jumaat pula tu. Makruh ke kita nak puasa 1 hari saja pada hari Jumaat? Hukumnya tidak makruh. Kerana apa? Kerana Jumaat itu bertepatan dengan hari yang memang sunat untuk berpuasa, hari Arafah ataupun hari Ashura ataupun apa-apa hari lain lah. Ya, jadi perkara ini kenapa kita kata makruh puasa pada hari Jumaat? Sebabnya macam kita katakan tadi, ia adalah hari untuk beribadat. Ia adalah hari untuk kerana hari Jumaat adalah hari raya untuk umat Islam. Masya Allah. Saya bacakan satu hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaumul Jum'ati yaumu 'idin. Yaumul Jum'ati yaumu 'idin fala taj'alu yauma 'idikum yauma siyamikum illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Hari Jumaat adalah hari raya. Nabi SAW telah bersabda, hari Jumaat adalah hari raya. Janganlah kalian jadikan hari raya kalian sebagai hari berpuasa, melainkan kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Maksudnya hari Jumaat, Nabi SAW bersabda hari raya. Maka tak boleh puasa pada hari raya, kecuali kalau kita puasa satu hari sebelum Jumaat tu, maksudnya Khamis. Atau kita puasa 1 hari selepas Jumaat itu, iaitu Sabtu. Maka tak adalah jadi makruh. Kemudian ada juga satu riwayat lain diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, man kana minkum mutatawwi'an minasy-syahri falyasum yaumal khamis wa la yasumu yaumal jum'ah fa innahu yaumu ta'amin wa syarabin wa dhikrin. Sesiapa dari kalian yang ingin berpuasa sunat beberapa hari dari suatu bulan, maka hendaklah dia berpuasa pada hari Khamis, dan jangan dia berpuasa pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya hari Jumaat ialah hari untuk makan, minum dan berzikir. Hari Jumaat, Nabi kata apa? Hari untuk kita bergembira, makan, minum dan berzikir, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan,
salah satu cara kita nak bergembira itu adalah dengan makan, dengan minum, dengan berzikir kepada Allah. Makan, minum, berzikir, beribadat kepada Allah, itu tanda kita menzahirkan kegembiraan kita. Bila kita gembira, kita makan, kita minum, Masya Allah. Jadi tanda kita bergembira dengan pada hari Jumaat itu, kita digalakkan makan, minum dan juga beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tiba-tiba puasa pula pada hari itu kan, jadi makannya tak dapat, minumnya tak dapat, nak ibadat pun susah sebab badan tiada tenaga. Jadi ulama fuqaha kata makruh hukumnya berpuasa kalau pada hari Jumaat sahaja. Boleh tuan-tuan? Boleh ya? Baik. Terima kasih tuan-tuan yang ada bersama saya dengan saya ni. Ya, Haja Maisarah Yusof. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Makcik. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi hari Jumaat ni, ya, hari yang hebat, hari yang mulia. Sampaikan umat Islam dicemburui oleh golongan Yahudi kerana umat Islam yang dapat hari Jumaat, golongan Yahudi tak dapat hari Jumaat. Baik, apa keistimewaan hari Jumaat yang disebut dalam kitab kita pada malam ni? Apa keistimewaan ni? Apa keistimewaan yang ada pada hari Jumaat? Pertama sekali, hari Jumaat itu adalah penebus dosa. Hari Jumaat itu adalah hari penebus dosa. Hal ini berdasarkan hadis. Ada typo dekat kitab ni. Ditulis kat sini, hal ini berdasarkan dosa. Aduh, terkejut saya. Ditulis kat sini, hal ini berdasarkan dosa. Salah, typo. Hal ini berdasarkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna kemudian dia pergi menunaikan solat Jumaat, mendengar khutbah dengan tenang, tanpa berkata-kata sepatah pun, maka akan diampuni dosa-dosanya hingga Jumaat yang akan datang, dan kemudian dah tambah lagi 3 hari. Dan barang siapa yang memegang tasbih, walaupun untuk mengira zikir yang dibacanya ketika imam berkhutbah, maka sia-sia sahajalah Jumaatnya. Hadis riwayat. Typo lagi. Banyak typo ni tuan-tuan. Jadi hadis ni memberi maksud, siapa yang berwuduk kemudian dia menuju ke masjid, kemudian dia dengar khutbah daripada khatib dalam keadaan tenang, tak tergopoh-gapoh, tak sibuk dengan benda lain, maka akan diampuni dosa-dosa dia daripada satu Jumaat sampai Jumaat akan datang, dan tambah lagi 3 hari. 10 hari dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan pada hujung hadis ni Nabi SAW bersebut, barang siapa yang memegang tasbih, maka sia-sia sahaja Jumaatnya. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Barang siapa yang melakukan apa-apa perbuatan yang tiada kaitan dengan khutbah,
walaupun dia pegang tasbih untuk berzikir time khatib maju khutbah, maka dengan perbuatan itu menjadi sia-sialah solat Jumaatnya. Kalau pegang tasbih nak berzikir pun tak boleh time berkhutbah. Maksudnya time khutbah kena dengar khutbah, tak boleh buat benda lain. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan kalau time khutbah nak pegang zikir pun tak boleh, maka apatah lagi kalau pegang handphone. Allahu Akbar. Pegang handphone, main game lah bagai. Saya tak tahulah, ya rezeki saya lah kot. Selalu saya pergi sembahyang Jumaat, biasalah saya sampai pada waktu tengah khutbah tu. Sampai dekat waktu khutbah tu, kita tengok kiri kanan, ya Allah, khatib tengah berkhutbah, kiri tengah main game tuan-tuan, pegang handphone main game. Kiri pula pegang handphone tengah buka Facebook. Depan pula tengah buka WhatsApp. Sebelah game, depan WhatsApp, belah kiri Facebook. Padahal setiap kali solat Jumaat itu khatib biasanya memperingatkan. Khatib akan ingatkan, jangan berkata apa-apa, jangan, kalau nak kata senyap pada orang sebelah pun tak boleh. Faqad lagha, akan sia-sialah solat Jumaat dia. Cuba tengok hadis yang kita baca hari ni. Kalau dia pegang tasbih pun untuk berzikir, sedang khatib tengah memberi khutbah, sia-sia dah sembahyang. Kalau pegang tasbih nak berzikir pun sia-sia. Tuan-tuan rasa macam mana pegang handphone, main game lah, main WhatsApp lah, main Facebook lah. Aduh, Allahu Akbar. Kalau kita pun pernah buat, saya pun maybe pernah buat tuan-tuan, mengaku yalah ya dah. Kita pun ada kalanya tengah-tengah khutbah tu, tiba-tiba phone tu vibrate ke apa ke, kita buka juga tengok. Itu benda-benda yang sepatutnya kena elak lah tuan-tuan. Kalau boleh handphone itu tinggal je lah, ke kereta kau, ke rumah kau, time pergi sembahyang tak payahlah bawa handset. Ini bawa handset memanglah dah silent, dah letak depan, tapi vibrate dia tu, vibrate je kita tengok, vibrate je kita tengok, vibrate je kita tengok. Takut orang rumah tu mesej apa-apa tak. Ada kalanya tak vibrate pun, syaitan akan datang, dia akan bisik tu. Cuba kau tengok phone tu, mesti ada orang mesej kau ni. Cuba kau tengok phone ni, mesti ada orang nak order barang. Confirm lah. Jiwa tu tak tenang kalau buka phone tu. Pengalaman saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan kot wali besar ni mungkin tak macam tu lah kot ya. Saya kalau bawa phone tu memang hati tu asyik tergerak nak tengok, tergerak nak tengok, ya, sampai saya rasa bagus dan lebih baik kalau phone tu tinggal kat kereta ataupun tinggal kat rumah. Ya, lebih baik berbanding bawa pergi sembahyang Jumaat. Ya Allah, asyik nak buka ya. Kan? Jadi satu benda yang sangat tak bagus lah dalam masyarakat kita ni, walaupun imam ataupun bilal ataupun khatib dah announce dah bagi reminder dah, jangan main phone time tengah khutbah, jangan main phone. Dah bagi reminder dah. Tapi orang tu buat dek saja, duk layan phone juga, merata-rata tuan-tuan, bersepah orang main phone. Ya, benda tak bagus sangat lah, benda tak bagus. Nabi larang tu. Nabi larang main dengan batu kerikil pun tak boleh. Kalau pegang batu kerikil untuk berzikir pun tak boleh, patah lagi main phone. Allahu Akbar. Jadi benda tu kalau boleh kita elak. Kalau orang yang buat tu orang yang kita boleh tegur, anak kita sendiri ke, kawan-kawan kita sendiri ke, tegurlah. Ya, benda tu tak boleh, takut menjadi sia-sia, pahala kita jadi zero. Kerana melanggar arahan Nabi SAW. Tengok, kata Imam Nawawi, tegahan memegang tasbih dan seumpamanya di dalam hadis ini adalah termasuk dalam perbuatan yang sia-sia ketika imam sedang memberi khutbah,
Dalam hadis ini juga isyarat kepada penerimaan hati dan semua anggota panca indera ketika mendengar khutbah. Masya Allah. Maksud dia, telinga kena dengar, mata kena tengok, hati kena khusyuk, kena faham. Jangan duk fikir benda lain. Maksudnya seluruh anggota badan kena tumpu ketika disampaikan khutbah. Perbuatan yang sia-sia yang dimaksudkan di sini ialah perbuatan yang batil, yang dicela, lagi ditolak oleh syarak. Baik, hadis seterusnya yang menjelaskan tentang kelebihan hari Jumaat. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man ightasala yawm al-jum'ati wa massa min tibin in kana 'indahu wa labisa min ahsani thiyabihi thumma kharaja hatta yusalli kana kaffaratan lima bainaha wa bain al-jum'ati al-ukhra. Masya-Allah. Bermaksud daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, satu, dan memakai wangi-wangian, nombor dua, jika ada, atau memakai pakaian yang terbaik, nombor tiga, kemudian dia pergi ke masjid sehingga selesai solat Jumaat, hal yang demikian itu adalah sebagai penebus dosanya hingga Jumaat yang akan datang. Baik, tuan-tuan, sebelum kita kupas hadis ni, ya, Masya Allah, menarik hadis ni. Hadis yang kita harap kita boleh amalkan, insya-Allah, ya, kita cuba amalkan. Sebelum nak kupas hadis ni, tuan-tuan, siapa yang bersama dengan saya pada malam ni boleh komen-komen sikit dekat ruangan komen tu. Macam sepi je hari ni, ya. Biasa ramai duk komen kat bawah tu. Siapa-siapa yang sedang mendengar saya punya tazkirah ni, bolehlah komen sikit kat bawah tu. Siapa dan daripada mana. Baik. Jadi hadis ni hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Okey. Jadi hadis ni memberi makna siapa yang mandi. Mandi di sini maksudnya mandi sunat Jumaat lah. Disunatkan kita pada hari Jumaat, sunat kita mandi dengan niat sunat Jumaat. Kalau mandi tapi tak ada niat, tak dapat pahala sunat. Dia kena mandi dengan niat sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat baru dapat pahala sunat. Mandi sunat tu. Jadi barang siapa yang mandi sunat Jumaat, banyak juga hadis-hadis tentang kelebihan mandi Jumaat ni. Dan bermula waktu mandi sunat Jumaat itu adalah bermula daripada selepas masuk waktu solat subuh. Bila dah azan yo subuh, maka dah starting untuk waktu mandi sunat Jumaat. Mungkin kalau kita ni, contoh dia lah tuan-tuan, kita ni pergi pejabat. Kita pergi pejabat pukul 8. Kita pergi pejabat pukul 8. Daripada pejabat terus kita pergi solat Jumaat. Mungkin ada yang kata lah, Ustaz, saya pergi pejabat dah pukul 8 awal. Daripada pejabat terus pergi masjid. Bila saya nak mandi Jumaat, Ustaz? Jawapan dia, kalau kita mandi lepas masuk waktu subuh hari Jumaat tu, kita mandi dengan niat sunat Jumaat, kita dah dapat pahala dah. Tak perlu kena mandi, mesti kena mandi pukul 12, pukul 11, dekat-dekat sembahyang Jumaat baru nak mandi. Tidak perlu macam tu pun. Maksud saya,
Boleh sahaja mula untuk mandi sunat Jumaat itu bermula daripada azan salat subuh pada hari Jumaat tu. Dah boleh mula dah. Lepas azannya kita dah boleh mandi untuk sunat Jumaat. Okey? Tapi yang paling afdal, waktu yang paling afdal untuk mandi sunat Jumaat ni bila? Waktu yang paling afdal adalah waktu yang paling dekat untuk kita nak pergi sembahyang Jumaat. Semakin dekat dengan timing kita nak pergi sembahyang Jumaat, maka itu waktu yang paling afdal. Contoh kita pergi sembahyang Jumaat pukul 1, maka afdal sembahyang pukul 12.30, 12.45. Semakin dekat dengan nak waktu pergi sembahyang Jumaat tu, itu yang paling afdal. Tapi macam saya katakan tadi, rata-rata daripada kita ni, dia pergi sembahyang Jumaat, dia daripada pejabat terus pergi sembahyang Jumaat. Jadi mana nak mandinya? Takkan duk mandi kat tandah pejabat pula. Kita mandi pagi tu kita mandi lepas, yang penting lepas subuh lah. Sebelum solat subuh ke lepas solat subuh ke, kita mandi, kita dah boleh terus niat untuk mandi sunat Jumaat. Rugi orang yang mandi pada pagi Jumaat itu tapi tak niat untuk sunat Jumaat. Senang-senang Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Mudah-mudah je Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Alang-alang memang dah nak mandi, memang nak mandi pun, maka tambah sahajalah niat mandi sunat Jumaat tu, Allah Ta'ala bagi pahala tuan-tuan. Rugi. Jadi kalau kita mandi pada hari Jumaat tu, waktu pagi tu, bila-bila masa lepas subuh, yang penting lepas azan, kalau kita mandi dah boleh niat dah untuk mandi sunat Jumaat. Faham tuan-tuan ya? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Abang Rizal ada apa-apa nak tanya ke? Kalau ada soalan silakan tanya, tak ada masalah tu dah. Makcik Maisarah ada apa-apa nak tanya? Siapa lagi? Siapa lagi dengan saya? Saya pun tak perasan, tak kenal sangat siapa yang ada dengan saya ni. Ada apa-apa nak tanya, sila bertanya ya, tak ada masalah. Okey. Baik. Kita terus ya, kita terus hadis. Jadi Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, ini mandi kita dah cerita pasal mandi ni, dan memakai wangi-wangian. Allahu Akbar. Okey. Ada soalan daripada Makcik Maisarah. Kalau orang perempuan macam mana? Orang perempuan sunat atau tidak mandi Jumaat? Mandi sunat Jumaat sunat lah. Baik, di sini ada khilaf ulama dalam menentukan kita ni mandi sunat mandi Jumaat ni untuk apa? Apa tujuan sunat mandi Jumaat ni? Adakah tujuan sunat mandi Jumaat ni sebab nak pergi sembahyang Jumaat, atau tujuan sunat mandi Jumaat itu sebab nak muliakan hari Jumaat itu sendiri? Kalau ikut pandangan sunat mandi itu sebab nak pergi sembahyang Jumaat, maka hanya sunat mandi itu bagi orang yang nak pergi sembahyang je lah. Siapa yang nak pergi sembahyang Jumaat, maka sunat dia mandi Jumaat. Kalau orang perempuan pergi sembahyang Jumaat, sunat dia mandi. Kalau orang perempuan tak pergi sembahyang Jumaat, tak adalah sunat dia mandi Jumaat tu. Tak ada sunat lah. Itu kalau ambil pandangan ulama yang menyatakan tujuan mandi sunat itu adalah sebab nak pergi masjid nak sembahyang. Okey. Ada pandangan kedua, ada juga ulama berpandangan, dia kata tujuan mandi sunat Jumaat ni bukan sebab pergi masjid je. Tujuan dia sebab kita nak muliakan hari Jumaat tu. Kalau ambil pandangan kedua, siapa yang pergi ke tak pergi ke masjid ke, sembahyang sunat dia mandi belaka. Sunat belaka untuk dia mandi. Maka kalau orang perempuan kalau tak pergi sembahyang Jumaat pun, dan di negara kita jarang kita jumpa orang perempuan pergi sembahyang Jumaat, betul? Anak saya setakat ni tengok, hampir-hampir saya tak jumpa satu pun masjid yang ada ruangan khusus untuk orang perempuan sembahyang Jumaat. Ada ke? Setakat yang saya tahu tak ada.
Maksudnya menjadi satu budaya ataupun kebiasaan orang perempuan di negara kita tak pergi sembahyang Jumaat lah. Jadi kalau ambil pandangan pertama, maka orang perempuan kalau tak pergi sembahyang Jumaat, maka tak adalah sunat mandi untuk dia. Tapi kalau ambil pandangan nombor 2 yang menyatakan mandi itu disunatkan sebab nak muliakan hari Jumaat, maka sunat jugalah orang perempuan itu mandi Jumaat walaupun dia memang confirm tak pergi solat Jumaat. Agak-agak faham kau tuan-tuan? Macam Maisarah faham kau? Kau berbelit-belit saya cerita ni. Macam berbelit juga saya cerita tak? Kau tak faham saya ulang balik. Jadi orang perempuan macam mana? Kalau orang perempuan ni ambil je lah pandangan nombor 2 tu. Ambil je lah pandangan bahawa sunat mandi itu sebenarnya untuk hari Jumaat itu sendiri. Maka dengannya menyebabkan siapa pun tak sembahyang Jumaat pun tak apa, tetap dia dapat sunat mandi Jumaat itu. Ya. Baik. Terima kasih Makcik Maisarah yang bertanya tu. Bagus soalan tu. Bagus soalan. Baik. Jadi yang kedua yang digalakkan kita buat pada hari Jumaat tu tuan-tuan, apa dia? Pakai minyak wangi, masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang sedang mendengar ni, orang lelaki lah yang pergi sembahyang Jumaat ni, paling common biar ada satu minyak wangi kita letak dalam kereta, ataupun kita ada minyak wangi kita letak khusus dekat pejabat. Daripada pejabat kita nak pergi sembahyang Jumaat je pakai minyak wangi tu. Jangan sampai kita dengan mudah-mudah nak tinggalkan hadis yang mulia ni. Memanglah kita pergi ke masjid terus daripada pejabat. Macam Barizal cakap kan, daripada tempat kerja terus pergi sembahyang Jumaat, betul lah tu. Tapi setakat kalau nak pakai minyak wangi tu, benda mudah, tak semestinya daripada rumah baru nak pakai minyak wangi. Ada minyak wangi kita simpan sebiji minyak wangi dekat dalam kereta. Bila sampai je ke masjid, calit lah. Ataupun simpan satu minyak wangi dekat pejabat kita, tempat kerja kita tu. Okay, nak pergi sembahyang tu, pakailah. Ya. Supaya dapat kita beramal dengan hadis Nabi yang mulia ini. Janganlah maksud dia benda simple ni, janganlah maksudnya benda simple pun kita tinggalkan dengan alasan benda tu, dengan macam-macam alasan lah. Ya. Kalau saya dalam kereta tu sampai 3-4 biji minyak wangi dalam tu. Kat rumah kalau tak pakai minyak wangi pun, kita dah sampai masjid ke, kita dah sampai ke mana-mana, sebelum turun daripada kereta pakai minyak wangi dulu. Apa salahnya tuan-tuan? Dalam kereta tu macam-macam benda kita simpan, ada tak? Ada cermin mata lah, ada cap lah, ada kopiah lah, apa benda rokok lah, macam-macam benda kita simpan dalam kereta tu. Takkanlah minyak wangi sebotol tak boleh simpan, ada tak? Tu dia. Ada orang sampai perangkat tikus pun dia letak dalam kereta dia. Perangkat tikus lah, perangkat lipah lah, apa benda lah pelik-pelik je dia letak dalam kereta. Tapi nak meletakkan sebotol minyak wangi dalam kereta tu pun dia malas. Pelik lah. Jadi cuba kita amalkan ya. Biar kita ada minyak wangi dalam kereta kita, biar kita ada minyak wangi seketul dalam kat pejabat kita. Bila nak pergi masjid je pakai. Benda yang Nabi suka, benda yang Nabi sangat suka ni, minyak wangi ni. Jangan sampai kita tak ada minyak wangi tuan-tuan dan puan-puan. Benda lain, minyak rambut boleh boli sampai beratus ringgit punya. Ada orang beli pewangi ketiak tu, harga sampai RM50. Nak suruh beli minyak wangi tu RM10, RM20, dia tak dapat nak beli. Apa cerita ni? Apa cerita ni? Kan? Jadi jangan sampai kita tak ada minyak wangi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik. Jadi pertama, nak pergi sembahyang Jumaat, mandi. Yang kedua, nak pergi sembahyang Jumaat, pastikan pakai minyak wangi. Beli minyak wangi sedap-sedap sikit. Janganlah beli kat Maidin RM1 tu, beli yang RM30, RM40 yang sedap sikit. Sebagai tanda kita nak memuliakan hari Jumaat, kita nak
mengamalkan hadis Nabi ni. Macam saya kata tadi, kalau pewangi ketiak boleh beli sampai RM50, minyak wangi yang Nabi suruh kita pakai takkanlah minyak wangi RM1 je kita beli. Allahu Akbar, parah lah. Belilah yang RM20, RM30. Yang duit banyak, belilah minyak wangi Oat tu yang RM200, RM300. Kok tuan-tuan level Tan Sri, level-level kayangan Tan Sri, Datuk Sri, belilah minyak wangi. Ada yang sampai RM800, RM900 pun ada. Hari tu saya jumpa seorang kawan saya ni, dia ni mutawif. Minyak wangi dia memang sedap dan kuat. Tanya apa minyak wangi entah pakai ni, melokek dekat semua tompek. Dia jalan kat satu tompek, melokek minyak wangi tu. Dia kata ada lah satu minyak wangi tu, apa benda nama orang entah. Saya tanya berapa harga orang. Dia kata tak ada mahal dah, RM600 je kata. RM600 je tuan-tuan minyak wangi ya. Itu level-level kayangan lah, level VIP lah tuan-tuan. Kita ada minyak wangi RM30, RM40 pun cukup. Meriah dah hidup kita ni, nak beramal dengan hadis. Tapi tak apalah, RM1 pun RM1 lah. Nilai minyak wangi ni bukan pada nilai RM1 itu. Nilainya adalah kita pakai tu untuk apa. Kalau minyak wangi RM1 beli dekat Maidin, kita pakai sebab nak ikut sunnah Nabi. Minyak wangi tu berpanjangan pahala dia sampai hari kiamat. Minyak wangi tu sampai hari kiamat, pahala dia akan sampai hari kiamat. Belilah minyak wangi RM500 sekalipun, tapi time pakai tu bukan tak ada pun niat nak ikut Nabi, tak ada pun niat nak beramal dengan hadis Nabi, tak ada pun niat kerana nak ikut Nabi sebab Nabi suka minyak wangi, maka sombong minyak wangi tu, tak adalah dapat pahala, tak adalah dapat apa-apa benda pun. Dapat minyak wangi lah, dapat wangi je lah. Jadi kalau pakai minyak wangi RM1 pun, kalau niat kerana nak ikut Nabi, Masya Allah tabarakallah, berpanjangan pahala. Setiap kali kita pakai minyak wangi yang RM1 tu, setiap kali kita pakai, dapat pahala sebab sunnah Nabi. Kalau kita pakai minyak wangi RM500 sekalipun, tapi pakai bukan dengan niat nak ikut sunnah Nabi, tak ada apa-apa lah. Pahala tak dapat lah, dapat berwangi je lah. Beza tak? Beza. Dengan minyak wangi RM1 kita dapat pahala, kita dapat hidupkan sunnah Nabi. Masya Allah tabarakallah. Dengan minyak wangi RM500, kalau bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, maka tak dapat apa-apa, zero je kita dapat. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita beramal dengan hadis mulia ini, pastikan kita memakai minyak wangi-wangian ketika nak pergi masjid. Baik. Nombor 3 yang Nabi sebut, memakai pakaian yang terbaik. Kalau boleh, faham ya, kita ni pergi apa, kalau kita pergi solat Jumaat terus daripada tempat kerja, faham. Tapi katakanlah kita ada 5 helai baju. Setiap hari kita pergi kerja tu kita pakai satu baju kita. Isnin satu baju, Selasa satu baju, Rabu satu baju, Khamis satu baju, Jumaat satu baju. Kalau boleh, biarlah baju nak pergi sembahyang, baju yang kita pakai hari Jumaat tu, biarlah baju yang paling terbaik daripada 5 baju yang kita ada. Contoh tuan-tuan, kita ada 4 baju tu beli kat pasar malam ya, RM20. Kita ada 4 baju kemeja, harga dia RM20 ya, beli kat pasar malam. Tapi kita ada satu baju, harga dia RM200. Baju yang mahal, jenama Durban, ataupun jenama apa? Durban. Saya suka pakai Durban. Pierre Garden, tak apa benda lah. Penting baju mahal-mahal lah, berjenama lah tuan-tuan. Krokodil ke, buaya darat ke. Kita ada satu baju yang mahal kan. Baju kita yang paling mahal tu biar pakai pada hari Jumaat. Memanglah bukan nak pergi sembahyang Jumaat, nak pergi pejabat ni. Memanglah nak pergi pejabat, tapi kan daripada pejabat nanti nak pergi sembahyang Jumaat kan. Jadi pastikan, walaupun kita pergi pejabat,
Hari Jumaat pastikan pakai baju yang paling bagus yang kita ada. Kita ada 5 baju kemeja. Ambil kemeja yang paling berjenama, paling mahal, paling selesa. Yang tu pakai untuk hari Jumaat. Hari lain tu pakai je, pakai kemeja pasar malam yang RM10, RM20 tu tak apa. Tapi hari Jumaat pakai pakaian yang paling bagus. Kalau boleh, kemeja yang paling bagus kita ada tu pakai pada hari Jumaat. Seluar kita yang paling mahal, seluar kita yang paling mahal, yang krokodil ke apa benda ke, pakai pada hari Jumaat. Kalau kita ada tali pinggang yang paling bagus, yang paling mahal, pakai pada hari Jumaat. Senang cerita, jadikan hari Jumaat ni hari untuk kita berpakaian pakaian yang paling terbaik yang kita ada. Mungkin kalau bukan jubah pun, memanglah berapa ramai yang boleh pakai jubah pergi tempat kerja dia kan. Kalau tak pakai jubah pun tak apalah, pakai kemeja. Pakai kemeja warna putih, kemeja yang paling bagus. Itu sunnah tu. Dapat dah sunnah Nabi kat situ. Kemeja baju warna putih. Kalau boleh lah, kemeja warna putih dan kemeja yang bagus. Dah cukup lah, dapat pahala dah. Dapat dah hidupkan sunnah Nabi kat situ. Ini tuan-tuan, dia pakai kemeja yang paling bagus tu hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin, semangat nak pergi kerja ke tak? Sabtu dah relax. Sabtu dah relax, Ahad dah relax, lepak-lepak kat rumah. Isnin ni semangat nak pergi kerja. Dia pakai baju yang paling mahal. Tapi hari Jumaat dia pakai baju yang paling murah, baju pasar malam RM10 tu. Tak patutlah macam tu. Hari Jumaat tu pakai pakaian yang paling bagus. Sebab kita nak dapatkan sunnah Nabi ni. Nabi pesan ni tuan-tuan dan puan-puan, supaya memakai pakaian yang terbaik. Yang boleh pakai jubah, pakai jubah. Yang tak boleh pakai jubah, pakailah kemeja, seluar dan sebagainya. Jadi sunnahnya adalah pada hari Jumaat, kalau boleh, kita pakai pakaian yang putih. Memakai pakaian yang putih itu lebih afdal. Kalau tak ada warna putih, maka ambillah mana-mana pakaian yang bagus yang kita boleh pakai tu. Ya. Baik tuan-tuan ya. Okey, kita boleh teruskan. Jadi macam saya kata minggu lepas kan, saya ada kongsikan, kalau hari Jumaat yang afdal itu adalah pakai pakaian putih. Walaupun bukan pakaian yang baru. Putih, kalau pakaian yang lama pun tak apa. Yang penting afdalnya putih. Beza kalau hari raya Aidilfitri, Aidil Adha, yang sunat itu adalah pakai pakaian yang baru, walaupun yang berwarna. Kalau warna tak ada masalah, penting pakai yang baru. Kalau hari raya. Kalau hari Jumaat, yang afdal itu pakai yang putih, walaupun yang lama. Putih walaupun lama, itu bagus pada hari Jumaat. Kalau hari raya, baru walaupun bukan putih. Baju yang baru walaupun yang berwarna. Itu dia. Baik, kita teruskan. Jadi itu antara adab-adab ya yang Nabi SAW ajarkan kepada kita pada hari Jumaat. Mandi sunat Jumaat, pakai wangi-wangian yang sedap. Yang ketiga, pakai baju pakaian yang terbaik. Kemudian pergi sembahyang. Maka Nabi kata yang demikian itu, maksudnya orang yang betul-betul muliakan hari Jumaat, dia pergi sembahyang Jumaat. Time khutbah dia tak main-main, dia tak buat perkara lain, dia dengar khutbah dengan semangat. Maka yang demikian itu adalah sebagai penembus dosanya hingga Jumaat yang akan datang. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita dengan perbuatan tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Pukul apa dah?
10.42. Baik tuan-tuan, saya rasa kita berhenti di sini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Harap tuan-tuan dan puan-puan dapat join lagi minggu depan. Dan yang bersama dengan saya ni, saya ucapkan terima kasih kerana bersama. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita dengar dapat kita amalkan, dapat kita fahamkan. Dengar hadis-hadis Nabi tadi tu pun dah menjadi satu keberkatan dalam diri kita. Malam ni kita dapat keberkatan sebab dapat dengar hadis-hadis Nabi SAW. Kita dapat menambahkan pengetahuan kita berkaitan dengan agama kita, dapat tambah pengetahuan kita dalam sunnah Nabi. Rezeki kita alhamdulillahirabbil taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun saya ucapkan terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.